Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 3, Wang Matematik tahun 4, standard kandungan 31, operasi asas Wang, manakala standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh kamu pada hari ini adalah 3.1.2, menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai Wang dengan nombor hingga 2 digit, hasil darabnya hingga RM100,000. Baiklah murid-murid, kita akan belajar mendarab wang hari ini. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Ada 5 orang murid. Salah seorang daripadanya berkata, kami menerima bantuan RM2,800 seorang. Bermaksud setiap orang murid ini menerima bantuan RM2,800 seorang. Jadi kehendak soalannya kita baca berapakah jumlah bantuan bagi 5 orang murid di atas. Okey, sebelum ni kita dah belajar kalau jumlah adalah operasi tambah. Kita boleh buat sebenarnya tambah berulang. Okey, 5 kali 2,800. Tapi adalah lebih senang bila kita darabkan 2,800 ini dengan 5. Okey, ayat matematiknya adalah 5 darab 2,800 ring. Okey, jadi kita menulis bentuk lazim, nilai yang besar di atas. RM2,800 darab 5. Okey, sifar darab 5 adalah sifar. Mula dari rumah sah ya. Sifar darab 5 adalah sifar. 8, 5, 40. 4 di atas. 2. 2, 5 adalah 10. Tambah 4 adalah 14. Jadi jangan lupa tuliskan unit RM-nya. Okey, cara yang kedua adalah cara kombinasi. Maksudnya kita asingkan dulu 2,800 adalah hasil cerakinan 2,000 dan RM800. Makanya RM2,000 ni kita darab dengan 5, kita boleh congak adalah RM10,000. Dan RM800 darab 5 pun boleh congak adalah RM4,000. Kemudian kita tambahkan hasil darab tadi, RM10,000 tambah RM4,000 adalah RM14,000. Maka jumlah bantuan yang semua bagi 5 orang murid di atas adalah RM14,000. Kita terus kepada contoh soalan 1B. Kita masih menggunakan data yang sama, iaitu seorang murid menerima bantuan RM2,800. Cumanya 1B ini diubah kepada 34 orang murid menerima bantuan yang sama seperti di atas. Itu jumlah bantuan itu. Okey, itu jumlah bantuan itu. Kalau 34 orang murid menerima bantuan. Maksudnya di sini nilai RM2,800 ini berulang sebanyak 34 kali. Jadi jumlah di sini adalah sesuai untuk operasi darab. Makanya kita melakukan operasi bentuk lazim. Untuk cara yang pertama ialah cara bentuk lazim. Okey, kita tulis dulu nilai yang besar di atas 2,800 darab 34. Okey, pastikan unit ditulis. Kemudian 2,800 ni didarab dengan 4 dulu. Sifar darab 4 adalah sifar. Sifar darab 4 adalah sifar. 8 darab 4, 32. 2 di bawah, 3 di atas 2. 248 tambah 3 adalah 11. Okey, habis. RM2,800 ni darab dengan 3. Pastikan mula dari rumah 10. Okay, rumah asal ni kita letak sifar je. Mula dari rumah 10, sifar 3 adalah sifar. Sifar 3 adalah sifar. 8, 3 adalah 24. 4 di bawah. 2 di atas. 3 kecil ni. 2, 3, 6 tambah 2, 8. Kemudian kita jumlahkan. Sifar dengan sifar adalah sifar. Sifar dengan sifar adalah sifar. 2 tambah sifar adalah 2. 4 tambah 1, 5. 8 tambah 1, 9. Makanya jumlah bantuan untuk 34 orang murid adalah RM95,200. Menggunakan kaedah kedua, iaitu kaedah kisi ataupun kaedah lattice. Oleh kerana kita lihat ada 4 digit, 2,800 ada 4 digit, makanya kita sediakan kotak yang melintang 4 kotak dan yang menegak 3 ada, sebab 34 ni ada 2 digit. Okey, yang menegak ada 2 kotak. Kemudian setiap kotak kita bahagi 2 sama banyak. Nilai yang di bawah adalah sah, yang atas adalah untuk rumah 10. Kemudian kita
Masukkan nilai RM2,800 darab 34. Okey, ni awak dah belajar ya. Dah biasa masa nak tajuk nombor bulat kan. Okey, sifar darab 3 adalah sifar. Sifar darab 3 adalah sifar. 8, 3, 24. 2, 3, 6. Kemudian 2,800 ni darab dengan 4 pula. Sifar 4 sifar. Sifar 4 sifar. 8, 4, 32. Masukkan nilai. 2, 4, 8. Okey. Kemudian kita perhatikan yang serong ya. Yang serong, rumah sak adalah sifar. Kita jumlahkan rumah yang serong. Okey, sifar dengan sifar adalah sifar. Sifar tambah 2 adalah 2. 8, 3, 11. 11 tambah 4 adalah 15. 5 di bawah 1 di atas rumah puluh ribu. Okey, 6 tambah 2, 8. Tambah 1, 9. Kemudian kita tulis balik sama dengan RM95,200. Makanya kita membuat kesimpulan jumlah bantuan untuk 34 orang murid adalah RM95,200. Kita terus kepada contoh soalan yang kedua. Di sini kita perhatikan ada gambar sebuah basikal senaman. Sebuah basikal senaman ni berharga RM5,095.30. Kita lihat soalannya, berapakah bayaran bagi 10 buah basikal senaman. Jadi soalan minta kita mencari bayaran bagi 10 buah basikal senaman. Bila melibatkan 10 buah basikal senaman, makanya nilai RM5,095.30 ni akan berulang sebanyak 10 kali sebab ada 10 buah basikal senaman. Jadi jumlah bayaran untuk 10 buah basikal senaman akan melibatkan nilai wang yang sangat banyak. Jadi operasi yang sangat sesuai adalah operasi darab. Makanya 10 darab dengan RM5,095.30. Cara yang pertama, kita menggunakan kaedah bentuk lazim. Kita tulis balik RM5,095.30 darab dengan 10. Kemudian kita lihat sifarnya, 10 ni adalah gandaan 10, 20 ke 30 ke, kita boleh buat setingkat je. Okey, sifar ada 2, makanya kita tulis balik sifar ada 2. Kemudian kita terus je lah darab. 3 darab 1 adalah 3. 5 darab 1 adalah 5. 9 darab 1 adalah 9. Dan sifar darab 1 sifar. 5 darab 1, 5. Sembarang nombor didarab dengan 1 akan menghasilkan nombor tu balik. Makanya kita lihat titik sen ada 2 tempat perpuluhan. Okey, makanya nilai untuk 10 buah basikal senaman adalah RM50,953. Okey, cara kedua, ni kita dah belajar masa tajuk mendarab nombor perpuluhan. Okey, kita lihat RM5,095.30 ni titiknya di sini. Nampak ya, titiknya di sini. Okey, titik sennya di sini. Kalau dulu kita belajar titik perpuluhan, sekarang ni titik sen. Okey, titik sennya di sini. Bila didarab dengan 10, maknanya nombor makin banyak. Nilai wang ni makin banyak. Maka kita gerakkan. Sebab 10 ni satu sifar. Maka kita gerakkan sekali ke kanan. Maknanya titik baru di sebelah kanan 3 ni. Titik baru berada pada kanan 3 ni. Okey, kemudian kita boleh tulis sennya adalah sifar. Tak nak tulis pun tak apa. Terus 10 darab RM5,095.30 adalah RM50,953. Ini adalah jumlah bayaran untuk 10 buah basikal senaman. Tak nak tulis titik sen pun tak apa. Baiklah, kita terus kepada contoh yang terakhir iaitu contoh 3. 19 darab RM864.70. Okey. Bila nak mendarab, cara yang pertama ialah menggunakan kaedah bentuk lazim. Kita tulis nilai yang besar di atas, RM864.70 di atas, darab 19. Okey, murid-murid tak perlu takut untuk tulis titik perpuluhan ataupun titik sen yang sama tegak. Sebab bila darab, kita tak perlu samakan titik perpuluhan. Kalau tambah dan tolak, titik sen kena sama tegak kan? Okey, kalau darab tak payah. Terus darab 19. Sekarang ni RM864.70 didarab dengan 9 dulu. Okey, sifar 9 adalah sifar. 7, 9, 63. 3 di bawah, 6 di atas 4. 4, 9, 36 tambah 6, 42. 2 di bawah, 4 di atas 6. 6, 9, 54 tambah 4 tadi, dapatlah 58. 8 di bawah, 5 di atas 8. 8, 9, 72. 72 tambah 5, 77. Okey, habis. Bila didarab dengan 9, sekarang darab pula. RM864.70 ni darab dengan 1. Okey, sebelah nombor darab dengan 1 dapat nombor tu balik kan.
Tapi pastikan kita boleh rumah 10. Yang ni kita rumah ni tak nak tulis pun boleh, nak tulis sifar pun boleh. Okey, tadi 9 sudah, kita boleh pangkah untuk mengelakkan kekeliruan ni. Sekarang darab dengan 21 pula. Okey. Sifar 1 adalah sifar mula dari 50 717, 414, 616, 81 lah. Okey, selesai. Kita tambahkan sifar-sifar. 3 sifar 3, 2 tambah 7 adalah 9, 8 tambah 4, 12, lepas sini 1, dekat 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 6, 14, 1 dekat atas 7, 7 tambah 1, 8, 8 dengan 8, 16, ni 1 ni turunkan. Makanya kita tambah, jadilah RM16,429.30. Pastikan titik sen ditulis. Okey, 2 tempat puluhan, 2 tempat puluhan. Tapi ni titik sen, bukan titik perpuluhan ya. Okey. Cara kedua ni ialah kita hampirkan. 19 ni sebenarnya adalah nilai 19 ni adalah nilai 20 tolak 1. 19 adalah sama dengan 20 tolak 1. Maknanya yang biru ni kita darab dengan RM864.70. Asalnya kita darab dulu. 20 darab RM864.70 dahulu. Okey, 20 darab dengan RM864.70, nilai yang besar di atas, nilai yang kecil di bawah. Sifar ada 2, tulis sifar ada 2, kemudian 7 darab 2, 14. 1 di atas 4, 4, 2, 8 tambah 1, 9. 8, 6, 2 darab 2, 6, 2, 12. 2 di bawah, 1 di atas 8. 8, 2, 16 tambah 1, 17. Kemudian 2 tempat puluhan ataupun 2 titik sen, 2 titik sen. Jadi jawapannya dah RM17,294. Kemudian tadi dah 20 dah darab dengan RM864.70. Sekarang 1 pun didarab dengan RM864.70 akan menghasilkan nombor tu balik. Kemudian dah dapat tadi nilai 20 darab RM864.70 dan 1 darab RM864.70, kita tolaklah. Sebab nilai 20 ni tolak nilai 1. Nilai 20 didarab dengan RM864.70 adalah RM17,294. Tolak dengan 1 darab 864 ialah nombor tu balik. Sebab kita kena tolak lah. Sebab 20 ni nilai yang besar. Sedangkan soalan 19. Okay, nilai 20 tolak nilai 1 tadi ni. Kita tolakkan. Sifar tolak sifar adalah sifar. Sifar tolak 7 tak cukup. Pinjam dari 4, 4 tukar jadi 3. Jadi 10 tolak 7 adalah 3. 3 tolak 4 tak cukup, minta dari 9 tukar jadi 8. Jadi 13 tolak 4 adalah 9. 8 tolak 6 adalah 2. 2 tolak 8 tak cukup, pinjam dari 7. 7 jadi 6. 12 tolak 8 adalah 4. 6 turunkan, 1 turunkan. Jadi nilai 19 darab RM864.70 adalah RM16,429.30. Kamu dapat jawapan yang sama. Okey. Baiklah murid-murid, kesimpulan boleh kita buat untuk operasi mendarab nilai wang ni. Sebenarnya kamu boleh gunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan ayat matematik darab, sama ada bentuk lazim, leptis ataupun kombinasi. Jadi pilihlah yang bersesuaian dengan keupayaan kamu. Dan untuk tajuk mendarab ni, mendarab wang ke, mendarab sembarang nombor ke, dengan apa-apa pun, penghafalan sifir adalah penting sebab bila kamu hafal sifir, dia adalah sebagai satu bonus untuk kamu melakukan operasi dengan cepat. Untuk tajuk mendarab wang ni, apa yang penting, tulis unit RM di soalan dan di jawapan. Kalau kamu tak tulis unit RM, nanti jawapan kamu salah. Okay, seterusnya, bila mendarab sebarang nombor yang melibatkan nilai wang dengan 10, 100 atau 1000, tak perlu buat untuk lazim. Hanya pindahkan titik sen ke kanan. Kalau mendarab nilai wang dengan 10, pindahkan ke kanan sekali. Mendarab dengan 100, pindahkan nilai titik sen tu 2 kali. Okey, saya rasa itu saja kesimpulan ataupun tips-tips yang perlu kamu ingat untuk mendarab nilai wang. Baiklah murid-murid, ini adalah latihan untuk kamu hari ini. Muka surat 113, buku teks kamu, uji diri, cikgu nak awak buat. Soalan 1 dan soalan 2, 1 semua A sampai F. A ni senang, darab 10, wujudkan titik sen, kemudian pindah saja sekali. Okay, soalan B pun pindah saja titik sennya tu. Soalan 1C ni, buat bentuk lazim. Soalan D pun sama, senang, buat bentuk lazim satu peringkat je.
Soalan 1E, ni boleh buat kaedah lektis sebab darab 18 kan. Darab lektis ataupun kaedah bentuk lazim. F pun sama, lektis ataupun kaedah bentuk lazim. Okey, yang nombor 2 ni, hitung harga 23 buah drone. Kalau satu drone harga 2,900. Mestilah kalau 23 buah drone, harga nilai wangnya adalah melibatkan nilai yang sangat banyak. Jadi kalau nilai yang sangat banyak, operasi apa? Jadi awak mesti dah faham kalau awak tengok video yang saya terangkan tadi. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.